Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video penerangan uh, untuk mata pelajaran reka bentuk teknologi. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita di tajuk reka bentuk mechanical bab 2. Okey. Okey, untuk hari ini kita nak fokuskan kepada pembelajaran mengenai pasti komponen mechanical dan menjelaskan bagaimana sistem mechanical berfungsi pada produk yang dipilih. Okay, sebelum kita mula, kita tengok dulu sistem mechanical. Apa dia sistem mechanical? Beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang diprogramkan. Sekali lagi, sistem mechanical ialah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang diprogramkan. Okey, so ada info ekstra di situ. Sistem mechanical yang paling ringkas sebenarnya boleh menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mechanical. Okey. So, tajuk kita hari ini perkara 2.2.1 iaitu mengenal pasti komponen mechanical. Okey, komponen mechanical ni berkaitan dengan mekanisme bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Okey, dan untuk mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dan melalui komponen mekanikal ni juga pelbagai komponen mekanikal digunakan secara berasingan ataupun gabungan. Okay, seterusnya kita nak tengok juga pula kepada komponen mekanikal. Kita akan belajar beberapa komponen mekanikal hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Komponen mekanikal yang pertama kita nak belajar hari ini ialah gear. Gear ialah komponen untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima, dan setiap gear mempunyai fungsi yang berbeza antara satu dengan yang lain, ya. Okey, di sini ada 10 jenis gear. Okey, 10 jenis gear. Gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang hiring, gear rak dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin dan juga gear belitan. Okay, sekali lagi, gear adalah digunakan untuk memindahkan kuasa, dan gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Komponen mekanikal yang seterusnya iaitu pautan ataupun linkage. Pautan ni adalah penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Ada contoh gambar di situ. Gambar foto 2.2.3, pautan atau linkage digunakan pada pintu. Cikgu percaya ramai di antara kita memang pernah tengok linkage ataupun pautan ini. Okey, cikgu sertakan juga di situ info keselamatan. Okey, untuk kebanyakan komponen mekanikal ada info keselamatan untuk kita jaga. Komponen mekanikal yang digunakan akan menjadi haus dengan cepat sekiranya tidak diselenggara. Okey, jadi lakukan penyelenggaraan secara berkala untuk memastikan komponen berada dalam keadaan optimum apabila digunakan semula. Seterusnya adalah komponen tuil atau tuas. Bahasa Inggerisnya kita panggil lever. Tuil ataupun tuas ini adalah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Okey. Contoh mudah yang digunakan pakai dalam sistem tuil ni adalah tuil pelayar gabung. Okey, dan cikgu percaya kamu juga pernah belajar di dalam mata pelajaran sains, ya. Di mana melibatkan daya, beban dan fulcrum. Dan tuil ni ada 3 kelas.
iaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Okey. Seperti contoh yang diberi dalam buku teks kamu, kelas 1 bagi contohnya pelayar gabung, kelas 2 kereta sorong dan kelas ketiga stapler. Seterusnya, komponen mekanikal takal ataupun kita panggil puli adalah mesin ringkas terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Okey. Penggunaan takal ni akan dapat menjadikan beban menjadi semakin ringan dan beban mudah untuk diangkat. Okey, ini adalah contoh takal. Gambar foto 2.2.4, penggunaan takal memudahkan kerja-kerja mengangkut beban yang berat. Kemudian kita tengok kepada komponen seterusnya iaitu tali sawat. Okey, tali sawat ni digunakan dalam industri pemesinan, konveyor dan juga motosikal berkuasa besar. Okey, kita boleh tengok contoh pada gambar foto 2.2.5. Tali sawat yang digunakan pada motosikal. Okey, dan tali sawat ni melibatkan takal pemacu yang disambungkan, yang dihubungkan dengan takal yang dipacu. Takal pemacu ni disambungkan pada enjin ataupun motor elektrik. Okey, berhubung dengan takal yang dipacu. Okey, so kita boleh tengok daripada gambar ni. Takal pemacu yang disambungkan pada enjin, takal yang dipacu disambungkan kepada roda ataupun tayar motosikal. Okey. Info ekstra di situ ialah bahan asas bagi tali sawat ialah getah. Dalam sektor industri, tali sawat yang digunakan diperbuat daripada fabrik getah yang telah diperkuat dan tahan lasak. Okey, komponen seterusnya ialah aci sesondol ataupun kita panggil camshaft. Penggunaan aci sesondol dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap ataupun bahasa Inggeris ni kita panggil valve. Okey, kemudian aci engkol crankshaft berfungsi untuk menukarkan gerakan linear, gerakan lurus kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Okey, untuk aci engkol ataupun crankshaft ni kita ada video yang akan cikgu tunjuk kemudian bagaimana aplikasi crankshaft ataupun aci engkol ni di dalam kereta. Seterusnya ialah komponen gelongsor ataupun kita panggil slider. Gelongsor berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Komponen ini banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongsor akan digerakkan secara mendatar. Manakala galas berbola ataupun ball bearing seperti gambar di sebelah kanan digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar, dan komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Penggunaan komponen ini dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Seterusnya adalah bindu ataupun kita panggil cap. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi dan fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas akan digunakan. Seterusnya adalah rantai. Kita panggil chain juga. Rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan motosikal. So, kita dah tengok dah 11 komponen mekanikal yang kita dah belajar hari ini, iaitu rantai, gear, pautan ataupun linkage, tuas, takal, tali sawat,
aci sesundul, aci engkol, gelongsor, galas berbola dan juga bindu. Okey. Sekarang kita nak tengok kepada contoh basikal di mana bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, contoh kita ambil hari ini ialah basikal. Pelbagai komponen mekanikal pada sesebuah basikal dan setiap komponen itu mempunyai fungsi yang tersendiri. Contoh ya, komponen yang ada pada basikal, kita tengok ada handle, ada pedal, ada brake dan juga roda. Okey, handle mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan, dan pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola ataupun kita panggil ball bearing. Okey, so ada ball bearing pada handle basikal. Pedal pula akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantaran kuasa di sini. So pada pedal terdapatnya dua komponen mekanikal iaitu rantai dan gear. Okey, rantai dan juga gear. Okey, brake pula, sistem brake yang digunakan pada basikal adalah untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. So, pada brake ada satu komponen mekanikal iaitu tuas digunakan. Dan pada roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey. So jadi daripada sini kita tahu pada roda ada galas berbola, komponen mekanikal yang membantu aplikasi penggunaan basikal untuk berfungsi. Okey. So kita tahu pada handle ada ball bearing, galas berbola. Juga pada roda ada galas berbola. Pada pedal ada rantai dan gear. Dan juga brake menggunakan aplikasi tuas. Okey. So sampai di sini dahulu apa yang kita nak belajar hari ini. Kita akan sambung video penerangan pada interaksi akan datang. Sekian, terima kasih.